Dan khurafat pun sana masih ada lagi. Contoh the eye of Fatimah tu, the hand of Fatimah. The eye dan mata tangan Fatimah tu pun masih ada lagi dekat Turki. The hand of Fatimah. The hand of Fatimah tu tapak tangan macam ni. Lepas tu bentuk mata biru. Pernah nampak tak? Dia orang jual sebagai hiasan dan sebagainya. Itu bagi mereka menghalau syaitan dan sebagainya. Ni semua ni lah khurafat-khurafat lah. Khurafat-khurafat. Tapi ada je watak-watak yang cuba nak memperbaiki. Contoh macam Imam Birgizi, gerakan Khadijah Deli. Ini semua antara orang yang panas bila nampak fenomena-fenomena pelampauan seperti ini. So kita jangan lupa reaksi and counter reaction. Reaction and counter reaction. Reaction and counter reaction. Nak cek pemula, kita kena straight pergi sampai ke sejarah Rasulullah SAW. Sirah Nabi. What started all of this? Bila dah spark tu, dia tak berhenti. Dia berbalah sampai ke zaman kita ni. Sampai ke zaman kita. Sebab tu penting faham Syiah, penting faham Khawarij, penting faham Murji'ah, penting faham Jahmiyah. Sebab inilah induk-induk dia. Apa saja yang keluar lepas tu mesti berkaitan. Liberal dia berkait dengan Mu'tazilah juga. Betul tak? Geng Batiniyah ni yang hari ni berkait dengan Batiniyah zaman tu. Berkait dengan Jaham. Jaham ni adalah Batiniyah yang pertama bagi saya. Gerakan Jahmiyah ni gerakan Batiniyah sebenarnya. Okey. So kena faham sejarah awal tu. Tu siapa bagus dengar kalau kat Malaysia ni bab-bab firaq ni. Firaq ni maksud dia aliran-aliran Islam yang timbul selepas zaman Rasulullah. Penting tu untuk kita faham sejarah pemikiran. 7/3 golongan tu ya. Yes. Kitab-kitab firaq itulah, kitab-kitab aliran. Ingat semalam saya dekat pentas Kanga tu saya cerita akidah Nur Muhammad ni kan, kalau kita tengok apa yang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqillani, Syahrastani kata, dia tak sebutlah Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, tapi teori yang dia sebut tu isi dia sama dengan teori hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad ni. Dia orang kata ini akidah Syiah Rafidah yang ghulat, Syiah yang ekstrim. Akidah Mufawwidah kan, Tuhan pancarkan Muhammad, lepas tu Muhammad yang cipta alam ni, dan Muhammad yang mentadbir alam ni. Itulah teori Nur Muhammad tu kan, cahaya ciptaan pertama, lepas tu daripada Nur Muhammad lah segala-galanya tercipta. Jadi kita semua adalah Muhammad kan, faham kan? So dia orang kata awak Muhammad, saya Muhammad, kita Muhammad, pokok ni pun Muhammad juga. Tu yang Wan Hizam duk Muhammad tu, tu maksud dia. Entah dia faham ke tidak saya tak tahulah. Duduk Muhammad langit, Muhammad. Orang yang tak faham dia akan, wah ini tinggi ni makam. Tapi sebenarnya tu akidah batiniyah. Saya kata gitu sebab saya sangka baik kepada Wan Hizam ni. Maksud dia mungkin ini bukan orang jahat, tapi dia tak tahu. Kalau dia tahu mungkin dia tak ajar benda-benda macam ni. Ustaz, saya dulu actually saya dibesarkan dengan Nur Muhammad ni punya ajaran. So saya diajar dulu Allah. So waktu saya kecil tu saya dengar yang diajar kepada saya, dia asal-asal penciptaan Muhammad tu daripada Allah cipta Muhammad, kemudian berlaku dialog. Ustaz ada pernah dengar dialog tu. Ada dialog, dia tanya siapa tu. Benda-benda macam ni lah, kisah-kisah macam ni lah. Banyak versi. Banyak. So, setiap geng Makrifat ni dia akan buat cerita dia sendiri. Itu dia akan buat cerita. Timbul persoalan saya nak tanya Ustaz, macam geng, macam bila Ustaz cakap macam tu, okey, dia ni sama je dia punya ajaran macam Nur Muhammad kan. Adakah dia orang punya geng-geng Makrifat ni, pernah tak Ustaz dengar ke kan, balik pada yang Ustaz suruh kaji cara kita combination semua tu kan, pernah tak Ustaz tanya dia orang golongan-golongan Makrifat ni, adakah dia orang kata memang dia orang punya persamaan? Sebab bagi kita macam saya orang biasa, obviously memang yang apa yang kau cakap tu spesial sebiji macam Nur Muhammad, tapi adakah dia orang deny agree dengan kita punya kenyataan tu? Dia orang mengaku, cuma dia orang kata kita salah faham. So dia orang iktiraf, betul lah ni Nur Muhammad ni. Cuma ada mungkin kata tapi ni bukan batiniyah Ustaz, ni makrifat. Tapi makrifat yang tersesat. Tapi kan kita dah buktikan contoh-contoh yang Imam Ghazali guna tu sebiji ada dalam kitab Hakikat Insan. So soalan dia macam mana boleh sampai? Siapa ejen yang menyebarkan sampailah ke tanah Melayu ni? That means we have hard evidence tau. Bukti hard. Bukti yang jelas bahawa aliran batiniyah ni memang sampai ke tanah Melayu.
So bagi siapa yang kata tak adalah tu dah selesai zaman tu, tak sampai ke tanah Melayu, dia tak faham sejarah. Dan jangan terkejut, penyebar-penyebar aliran batinia ni orang-orang yang bersembunyi di sebalik tarikat, yang dianggap sebagai syekh-syekh tarikat. Dia orang yang sebar kan. Siapa yang sibuk cerita pasal Nur Muhammad ni? Syekh-syekh tarikat lah. Tapi tak kata semua, saya tak kata semua. Ya? Syekh tarikat ni. Macam ni Ibrahim Qurani ni dianggap sebagai orang saleh, sebagai alim. Tapi kalau tengok akidah, ada akidah batin ni. Ini cabaran kita sebagai umat Islam. Bukan senang. Orang yang kaji pun kadang-kadang terfikir 10 kali. Dia ni nampak hebat kealiman ni, takkan dia tak tahu. Kan? Tapi bukan pasal tak tahu. Pasal kemungkinan ada agenda lain. Ulama kita dah cerita banyak. Ada orang-orang hebat, bijaksana yang jahat agenda dia. Kan? Tapi dia pandai topeng lah. Pandai topeng. Saya tak kata Ibrahim Qurani berniat jahat. Tapi kita fokus pada akidah dia. Kita tak jumpa lagi kenyataan-kenyataan dia yang seteruk Ibn Arabi. Ini dah teruk dah ni sebenarnya. Tapi Ibn Arabi dah level lain. Faham-faham lah ya. Dan dia juga adalah akbarian. Dia mengakui bahawa jalan dia jalan Ibn Arabi. Yes. Tadi. Oh, Al-Maslak. Okay, sorry. Ini adalah daripada awak boleh type ni. Al-Maslak Al-Jali fi hukmi Syathil Wali. Al-Maslak Al-Jali fi hukmi Syathil Wali. Ibrahim Qurani tengah cerita pasal apa tahu? Hukum syatah wali-wali ni. Aku Allah lah, aku ni lah. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Dia membenarkan lah. Tapi pada dataran-dataran tertentu. Yes. Ini sebelum surat daripada Jawa sampai ke dia ke? Tak, ni jawapan kepada surat tu. Yes. Dan dia rapat dengan orang-orang Jawa. Ada murid-murid dia yang selalu berjumpa dengan dia, berkomunikasi surat. That means dia memang mengajar, memang menyebarkan di tanah Melayu. Sangat pelik. Saya mohon kepada mereka-mereka yang mengajar sejarah Melayu, sejarah kemasukan Islam ke tanah Melayu, kepada orang awam. Di universiti ada ajar. Ibrahim Qurani ni, siapa yang belajar pemikiran Islam, dia akan pernah dengar nama Ibrahim Qurani ni. Tapi di masjid-masjid pun kena ajar. Khususnya mereka-mereka yang ajar pasal aliran-aliran di tanah Melayu ni, dia kena ajar pasal benda ni. Ibrahim Qurani. Supaya dia faham apa yang diajar oleh rata-rata orang-orang yang ikut aliran ini di tanah Melayu ni. So faham mana asal usul dia. Okey. Yang lepas-lepas tu saya tak perlulah nak cerita lagi sebab saya dah cerita semalam. Allahumma salli ala Muhammad.